Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 20 Oktober bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kesal dengan sikap segelintir masyarakat yang gemar membuang sampah ke dalam longkang, parit dan sungai hingga menjejaskan saliran air, terutamanya pada musim hujan di Bandaraya Johor Bahru. Baginda bertitah hasil siasatan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB mendapati banjir kilat yang melanda kawasan bandaraya itu bulan lalu berpunca daripada sistem saliran tersumbat disebabkan sampah sarap dan sisa binaan. Titah Sultan Ibrahim menerusi status di Facebook, masyarakat seharusnya lebih bertanggungjawab dengan tidak membuang sampah dalam saliran maupun sungai. Terdahulu, laporan dan gambar hasil siasatan MBJB itu dipersembahkan kepada baginda oleh Datuk Bandar MBJB, Datuk Nur Azam Osman di Pejabat Madus, Istana Bukit Pelangi baru-baru ini. Baginda menzahirkan rasa kecewa kerana terdapat banyak sampah dibuang termasuk tilam, kayu dan juga peti seju di dalam perparitan di pusat bandaraya itu yang jelas mengundang kepada bencana banjir kilat. Sebelum ini, Sultan Ibrahim menitahkan Jabatan Perairan dan Saliran JPS Johor serta pihak berkuasa tempatan supaya menjalankan kajian di semua kawasan yang kerap berlaku banjir kilat di Johor. Ia susulan banjir kilat yang menenggelamkan banyak kawasan rendah di bandaraya ini bulan lalu akibat hujan lebat lebih 4 jam sekaligus menyebabkan banyak rumah penduduk terjejas dimasuki air banjir. Sementara itu, Datuk Nur Azam memberitahu RPO bahawa pihaknya telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan di lokasi yang terlibat dengan membersihkan halangan di dalam parit, longkang serta saliran utama. Katanya MBJB telah memperuntukkan RM6 juta untuk penyelenggaraan sungai dan longkang setiap tahun. Namun sikap segelintir rakyat yang membuang sampah di dalam saliran ini amat dikesali. Permohonan dos penggalak untuk umat Islam yang ingin menunaikan umrah dan haji kini boleh dibuat melalui aplikasi MySejahtera. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, satu ciri terbaru dalam MySejahtera itu akan tersedia mulai bulan depan. Bagaimanapun, Malaysia masih lagi berunding dengan Kerajaan Arab Saudi supaya tidak mengenakan diskriminasi vaksin bagi individu yang mahu ke negara itu, terutama urusan mengerjakan ibadah. Maka kita akan ada satu ciri baru dalam MySejahtera, terutamanya bagi pengembara yang akan ke negara yang memerlukan syarat seperti itu. Jadi untuk memudahkan jemaah haji kita nanti ataupun yang nak pergi ke umrah supaya mereka dapat dos apa yang kita panggil sebagai dos penggalak lah, booster dose yang diiktiraf oleh Arab Saudi supaya tidak ada masalah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penyerahan Sumbangan Korporat Keluarga Malaysia di Kementerian Kesihatan KKM hari ini. Sebelum ini, Kerajaan Arab Saudi dilaporkan hanya menerima 4 jenis vaksin COVID-19 iaitu keluaran Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson dan Moderna sahaja bagi individu yang mahu ke negara berkenaan. Namun pada Julai lalu, negara itu mengumumkan individu yang sudah lengkap dos Sinovac dan Sinopharm diterima masuk ke negara itu dengan syarat perlu menerima dos penggalak yang diiktiraf di Arab Saudi. Seterusnya, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bersedia untuk meletakkan calon-calon di mana-mana kerusi dalam Pilihan Raya Negeri Melaka. Justru menurut pengasas bersama parti itu, Amir Abdul Hadi, semua pemimpin jentera dan penyokong disuruh untuk bersiap-siaga bagi menghadapi PRN Melaka. Dalam kenyataannya hari ini, Amir berkata ramai pihak tidak bersetuju pilihan raya dilaksanakan ketika negara masih dalam proses pemulihan pandemik COVID-19. Namun semua pihak dalam muda perlu bersiap-siaga. Tambah kenyataan itu, isu pengkhianatan yang diangkat menjadi hero antara perkara yang akan diambil kira oleh muda dalam proses rundingan. Pada 18 Oktober, SPR menetapkan 20 November depan sebagai tarikh pengundian bagi PRN Melaka ke-15. Pengumuman itu dibuat oleh pengerusi SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh ketika sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat khas berhubung PRN Melaka di Bandar Hilir. Bagi tarikh penamaan calon pilihan raya berkenaan ditetapkan pada 8 November, manakala pengundian awal ialah pada 16 November.
Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJM Bukit Aman menolak dakwaan yang menyatakan rakyat Malaysia disyaki menyeludup 450 kg dadah jenis heroin ke Australia sebagai kedai dadah. Pengarah JSJM Bukit Aman, Datuk Razaruddin Hussein berkata, suspek berusia 38 tahun itu sudah memasuki negara itu sejak Januari tahun lalu lagi. Untuk makluman, lelaki yang ditangkap yang berumur 38 tahun ini telah masuk ke Australia pada Januari 2020. Dan saya boleh menolak bahawa mungkin beliau bukan kedai dadah. Pasal telah masuk Australia pada tahun 2020 Januari. Kalau kedai dadah yang kita nampak ni adalah membawa dadah seperti sebelum MCO dahulu, menggunakan kapal terbang, turun di airport dan dia ditangkap di sana. Tapi ini dah duduk lebih kurang dalam setahun lebih dah pula di Australia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor hari ini bersama Ketua Polis Johor Dato' Ayub Hamaidin PC. Dato' Razaruddin berkata menerusi maklumat yang dikongsikan pihak berkuasa Australia berhubung siasatan terhadap rampasan dadah yang didakwa terbesar di negara itu sedikit sebanyak membantu PDRM. Tegas beliau, siasatan terperinci akan mengambil masa antara seminggu hingga sebulan bagi mendapatkan risikan maklumat bernilai operasi berkualiti dengan mengesan dalang utama sindiket terbabit. Terdahulu pihak berkuasa Australia menahan seorang rakyat Malaysia selepas berjaya merampas 450 kg dadah jenis heroin bernilai 431.8 juta menerusi satu siri serbuan di negara itu pada 16 Oktober lalu. Dadah itu ditemui dalam kontena yang membawa jubin dari Malaysia ke Melbourne. Lelaki yang tidak dinamakan itu telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Melbourne pada Jumaat lalu. Sementara itu, cubaan sindiket antarabangsa menyeludup 398.2 kg syabu bernilai 14.33 juta ringgit di dalam kontena berisi ratusan guni kopi berjaya ditumpaskan pihak berkuasa di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Sabtu lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJM Bukit Aman, Datuk Razaruddin Hussein berkata, kejayaan itu adalah hasil perkongsian maklumat daripada Agensi Penguatkuasaan Dadah Filipina PDEA. Beliau berkata pada 15 Oktober lalu pihaknya dimaklumkan terdapat pergerakan kontena dari Guatemala di PTP Iskandar Puteri disyaki membawa muatan dadah. Hasil pemeriksaan sekitar jam 12 tengah hari itu membawa kepada penemuan 14 guni berisi syabu yang diselitkan dalam kontena berisi 100 guni biji kopi. Daripada pemeriksaan yang dibuat dengan menggunakan backscatter. Backscatter ni adalah satu alat yang kita, maksudnya JSJN ada sendiri untuk kita membuat image. Kita scan imbasan dan dapat image. Daripada imbasan tersebut kita dapati bahawa ada perbezaan dalam image tersebut yang kita syaki barang tersebut sama ada kontraben ataupun itu adalah dadah. Apabila kontena ini dibuka, kita dapati daripada 100 guni yang diisytiharkan sebagai kopi, biji kopi yang sepatutnya dihantar ke Filipin, di celah 100 guni itu dia ada lebih kurang 6 pelet. Di celah itu terdapat 14 bungkusan yang berisi dadah yang saya katakan tadi. Tambah beliau, hasil rampasan dadah itu dipercayai dapat digunakan kepada 1.99 juta penagih. Datuk Razaruddin berkata hasil maklumat awal mendapati sindiket dadah antarabangsa itu dipercayai menjadikan Malaysia sebagai lokasi transit sebelum dihantar ke negara ketiga. PDRM kini sedang bekerjasama dengan polis antarabangsa untuk melakukan siasatan lanjut bagi mengesan dalang sindiket berkenaan. Kotor dan menjijikkan, itu keadaan sebuah kilang memproses belacan yang beroperasi hampir 5 tahun tanpa lesen di Mak Manding, Pulau Pinang. Operasi mengejut Jabatan Pelesenan dan Jabatan Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSB pagi tadi mendapati kawasan bekas penyimpanan barang asas pembuatan belacan dipenuhi najis tikus.
Lebih meloyakan apabila di kawasan jemuran belacan kelihatan anjing berkeliaran dan perkakasannya tidak diselenggara dengan baik. Susulan itu, arahan penutupan selama 14 hari telah dikeluarkan oleh pegawai dari Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKMPP. Menurut Ketua Bahagian BKKM Negeri, Muhammad Wazir Khalid berkata, tindakan itu diambil susulan pemeriksaan mendapati keadaan kilang memproses belacan itu tidak mengikut piawaian kebersihan ditetapkan. Selain itu, semakan lanjut pada kilang belacan berkenaan membawa kepada penemuan beberapa kotak bungkusan yang tertera nama pengilang berbeza menggunakan nama Muslim serta berlogo halal. Kesalahan yang kita dapati masih lagi dari sudut kebersihan, iaitu merakumi program jaminan keselamatan makanan, program jaminan kebersihan, di mana kita rangkumkan di bawah Seksyen 11, itu yang kita keluarkan notis penutupan. Okey, dan juga PPE, penggunaan peralatan, di mana pekerja-pekerja tidak menggunakan peralatan PPE, dan kita mengeluarkan notis keempat individu. Dan juga kita mendapati satu premis, kita mendapati terdapat penggunaan logo, sama ada Alibaba ataupun sebaliknya kita tak pastilah. Tapi dari perjumpaan kita, kotak-kotak yang banyak, kita assume benda itu di packaging dan di sini. Okey, dan tidak sepatutnya lah, sebab tidak wujudnya nama berikut, nama tersebut di premis ini, di mana mungkin dari segi marketing yang kita tidak pasti, dan kita nasihatkan kepada pihak syarikat supaya tidak menggunakan kotak tersebut, sebab itu boleh mengelirukan orang ramai masyarakat di luar. Tambah beliau, pihaknya juga mendapati beberapa pekerja premis berkenaan tidak menerima suntikan typhoid. Sehubungan itu, kilang terbabit telah dikenakan tindakan di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Malah dikenakan 4 kompaun bernilai RM7,000 atas beberapa kesalahan termasuk pengabaian kebersihan diri ketika mengendalikan makanan. Seorang wanita mengalami kemurungan dipercayai terjun ke dalam Sungai Perak, Pampiran Jeti Durian Sebatang semalam. Ketua Polis Daerah Hili Perak, SCP Ahmad Adnan Basri berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu daripada suaminya selepas menyedari wanita berusia 49 tahun itu tiada di rumah jam 9 pagi. Beliau berkata suaminya cuba menghubungi wanita itu namun panggilan tidak dijawab sebelum menjumpai kereta isterinya yang ditinggalkan di tepi Sungai Perak jam 4.30 petang. Lelaki berusia 55 tahun itu membuka kereta menggunakan kunci pedua dan menemui kad pengenalan dan dompet isterinya, namun mendapati telefon bimbit wanita berkenaan tiada di situ. Ahmad Adnan berkata lelaki itu memaklumkan bahawa isterinya mengalami kemurungan dan enggan bercakap sejak seminggu lalu. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat mangsa telah bermula pukul 8 pagi tadi melibatkan polis, bomba dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Sehingga petang tadi, gerakan mencari dan mengesan mangsa masih diteruskan. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.